Rehlah merehatkan minda. Pendidikan Islam tahun 6 bersama Ustazah Jiha. Pulau Sipadan, biru lautnya, tarikan pelancong seluruh dunia. Mari teroka, hargai nikmatnya, agar subur iman di jiwa. Hai, Assalamualaikum semua. Kembali bersama Ustazah Jiha. Hari ini kita nak tengok adab-adab berrehlah. Siapa suka jalan-jalan? Seronok kan lihat keindahan alam, biru laut, biru langit, hijau daun. Tapi kena tahu adab-adabnya. Okey, stay tune. Di akhir pembelajaran, insya-Allah, anak-anak akan dapat menyatakan maksud rehlah dengan betul, menjelaskan adab rehlah dan kelebihannya dengan betul, dan mengklasifikasikan adab sebelum, semasa dan selepas rehlah dengan betul. Maksud rehlah dalam bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Melayu, rehlah adalah pergi melawat atau berkunjung ke sesuatu tempat seperti melancong, mengembara, menjelajah atau berkhemah. Di dalam surah Quraisy ayat nombor 2, Allah Subhanahu wa taala ada menyebut tentang rehlah. Dengarkan ayat dan baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ilafihim rihlatash shita'i was-shayf. Iaitu kebiasaan aman tenteram perjalanan mereka menjalankan perniagaan pada musim sejuk ke negeri Yaman dan pada musim panas ke negeri Syam. Di dalam ayat ini ada menjelaskan tentang rehlah, iaitu perjalanan orang-orang Arab pada zaman dahulu. Mereka pergi berniaga ketika musim sejuk ke negeri Yaman. Jika musim panas, mereka ke negeri Syam, iaitu mereka bermusafir. Sebagai info, jika jarak perjalanan anak-anak sejauh 2 marhalah, kira-kira 91 km, ia dikira sebagai musafir. Kalau setakat nak pergi jalan dekat-dekat tak sampai 91 km, itu bukan musafir, itu sekadar jalan-jalan. Jika lebih daripada 91 km atau 2 marhalah, maka kita bolehlah mengqasarkan solat, iaitu memendekkan. Jika solat tu ada 4 rakaat, boleh jadi 2 rakaat. Dan juga boleh solat jamak takdim atau takhir. Sekarang mari kita lihat adab-adab rehlah yang perlu kita patuhi. Pertama, sebelum memulakan perjalanan, kita perlulah berniat kerana Allah agar perjalanan menjadi ibadah. Kedua, mulakan perjalanan rehlah dengan menunaikan solat sunat musafir dan berdoa. Baik, siapa tahu macam mana cara kita nak menunaikan solat sunat musafir? Senang je. Ambil wuduk, kemudian niatlah sahaja aku solat sunat musafir 2 rakaat kerana Allah. Kemudian berdoa. Cara kita nak memulakan perjalanan, doanya Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah. InsyaAllah, mudah-mudahan perjalanan kita diberkati Allah. Baik, yang ketiga, memilih tempat yang bersesuaian dan tiada unsur larangan Allah. Macam mana larangan Allah tu? Kalau tempat tu ada unsur perjudian, elakkanlah. Kita takut ya, kita tak nak buat pun, tapi disebabkan adanya unsur-unsur macam tu, takut kita terpalit dosa. Yang keempat,
menutup aurat dengan sempurna supaya maruah terpelihara. Aurat dengan sempurna. Pakai baju elok-elok. Macam mana kalau kita nak mandi dekat laut? Boleh ke tak boleh? Boleh, tapi kalau yang perempuan pakailah tudung, lelaki pakai seluar panjang. Tak ada masalah kan? Yang kelima, mendapatkan keizinan ibu bapa terlebih dahulu. Tak boleh pergi mana-mana tanpa pengetahuan ibu bapa. Sekarang ni bahaya ya, zaman-zaman kamu ni kita dah ada macam-macam, kita ada telefon ya, kalau kita nak pergi mana-mana maklumkan dulu ibu bapa. Dah okey baru boleh pergi. Seterusnya nombor 6, menjaga mata, telinga, fikiran dengan mengagungkan keindahan ciptaan Allah. Bila sampai tempat yang kita tuju, kita kena jaga mata kita, jangan tengok benda-benda maksiat. Lagi-lagi kat pantai kan, ramai orang aurat ni tak terjaga. Jaga mata kamu, jaga telinga, jangan dengar benda-benda tak baik. Dan fikiran, kita tengok kan, salah satu cara nak dapatkan pahala secara percuma adalah dengan melihat keindahan ciptaan Allah. Zikirkan subhanallah, cantiknya, alhamdulillah, dapat melihat keindahan alam. Dapat pahala. Seterusnya nombor 7, sentiasa menjaga waktu-waktu solat. Ya, kat mana pun kamu pergi, jangan lupa solat. Kan dah senang kalau kita jalan-jalan jauh, kita boleh jamak takhir, jamak takdim kan. Dan yang nombor 8, sentiasa mengingati dan memuji keagungan ciptaan Allah. Sentiasa bersyukur Allah gunakan kita nikmat untuk melihat kecantikan, keindahan ciptaan Allah. Seterusnya, mari kita lihat apakah kelebihan jika kita mengamalkan adab semasa rihlah. Pertama, kita dapat menenangkan fikiran, lihat alam semula jadi, dengar air yang mengalir, tenang rasa hati kita. Seterusnya, dapat mengenali budaya tempatan. Kalau pergi Kelantan, dapat makan nasi kerabu. Kalau pergi Terengganu, dapat makan keropok lekor. Kalau pergi Pulau Pinang, makan char kway teow. Macam itulah. Seterusnya, dapat merangsang minda. Dapat meluaskan pengalaman, berjumpa orang baru, tempat baru. Dapat meningkatkan iman, alhamdulillah. Dapat lihat keindahan alam, dapat meningkatkan iman kita. Dan dengan menjaga kelebihan adab semasa rihlah, kita juga dapat menjaga maruah diri kita. Orang tengok kita, baguslah budak ni, jaga solat tak tinggal, jaga aurat. Orang pun suka dan orang pun sayang dengan kita, insya-Allah. Sebelum kita akhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita beraktiviti bersama-sama. Teliti situasi di bawah dan berikan pandangan kamu. Pertama, sebelum meninggalkan tapak perkemahan, kamu membersihkan sampah sarap yang bertaburan di sekelilingnya. Adakah ia bagus? Ataupun kamu tinggalkan sajalah, biarkan saja pekerja yang membersihkan. Fikir-fikirkan. Seterusnya, rakan kamu ingin menyertai lawatan yang dianjurkan oleh pihak sekolah, tetapi dilarang oleh penjaganya. Adakah dia perlu pergi tanpa kebenaran? Adakah dia mendapat redha daripada ibu bapa dan redha Allah? Seterusnya, ketika di kedai cenderawati, seorang rakan kamu mengambil cenderawati tanpa membayarnya. Apa yang perlu kamu lakukan? Kamu lihat saja? Kamu join sekali? Kamu telefon polis? Atau menasihati? Fikirkan. Dan seterusnya, sentiasa memelihara solat ketika rihlah. Adakah ia adab ataupun sekadar tunjuk-menunjuk kepada orang? Jadi, fikirkan.